Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dengan mohon taufik dan hidayah, mohon diberikan kefahaman, mohon diberikan keberkatan dalam pertemuan ilmu dalam bulan Ramadan, 19 Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunyi itu normal kah? Tak normal. Duk bunyi-bunyi itu okey kah? Tak dengar ke? Okey, tak apa. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma barik Allahumma lana fi syahr Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukrulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi 19 Ramadan pada tahun ini, Allah izinkan untuk kita berada di rumahnya, dan syukur kita berada dalam majlis ilmu, taman daripada taman-taman syurga. Moga kita mendapat keberkatan daripada majlis yang ringkas ini, insya-Allah. Jadi dalam kuliah pada hari ini, insya-Allah kita akan bincangkan suatu surah yang saya kira tuan-tuan semua kebanyakannya selalu membaca surah ini. Surah ini selalu baca. Dan ramai juga yang telah menghafal surah ini. Bagus. Dan hari ini kita akan lihat tafsir apakah yang disebutkan oleh para ulama tentang surah ini. Maka saya rujuk, di tangan saya ini adalah tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Moga dalam masa yang ringkas ini kita dapatlah beberapa ayat yang sempat kita bincang, insya-Allah. No? Baik tuan-tuan, surah yang kita akan bincang ialah surah Al-Mulki. Saya baca sikit, kita ambil, saya cuba hari ini ayat 1 sampai 5 lah. Kita cuba, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم. Suratul Mulki ayat 1 sampai 5. Ini tuan-tuan, insya-Allah kita tengoklah dekat mana kita boleh pergi dalam masa 1 jam ataupun tak sampai 1 jam begini ni. Tak apa berapa banyak ayat pun tak apa. Yang penting ialah bagaimana kita mentadabur ayat tu. Walaupun 1 ayat tak apa. Kita tadabur, kita faham, Allah bagi berkat atas ayat yang kita faham tu sudah cukup memadai. Kita tengok dekat mana kita boleh pergi hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulki. Baik tuan-tuan, sebelum kita masuk tafsir ayat, kita lihat dulu apa yang ditulis oleh para ulama mufassirin tentang surah ni. Suratul Mulki, surah Makkiyah, ada 30 ayat. Allahumma shalli ala Muhammad. Di juzuk yang ke-29. Okay, juzuk yang ke-29. Baik. Apakah keutamaan surah ini? Jadi para ulama mufassir himpunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan surah ni. Jadi kalau kita tahu tuan-tuan, kita kelebihan-kelebihan surah ni, nescaya dia akan memotivasikan kita untuk baca selalu. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bermula ketika ini kita melazimi membaca surah Al-Mulk setiap hari. Kalau boleh dia menjadi rutin untuk kita sebelum daripada kita tidur tiap-tiap hari, kita bacalah surah Al-Mulk. Keutamaan surah ini, banyak hadis yang menyebutkan keutamaan surah ini. Banyaklah. Antaranya Imam Tirmizi mengatakan di dalam suatu hadis hasan, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu surah dalam Quran, dia tu 30 ayat, dan syafaat li sahibiha, surah ini boleh bagi syafaat kepada sahib dia, pembacanya, pemiliknya. Ghufira lahu, orang itu akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasulullah SAW baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang pertama tuan-tuan, suratul Mulki ataupun surah Al-Mulk. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu surah yang boleh bagi syafaat pada siapa yang membacanya, siapa yang kita kata sahib, selalu baca surah Al-Mulk. Dan orang yang bacanya itu akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda besar kita cari. Kita ni hamba Allah, kalau boleh bila sebut dapat keampunan, kita rebut. Sebut je apa benda boleh dapat keampunan, hak tu kita cari. Ramadan dapat keampunan, kita rebut. Berjalan ulang-alik ke masjid dapat keampunan, kita rebut. Sebab keampunan ini sesuatu yang boleh memadamkan salah silap kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tuan-tuan esok nak berdiri depan Allah Ta'ala, satu, Allah tanya apa kita buat.
Betul tak? Yang kedua, semua dosa-dosa hak kita dah buat silap kita dengan Allah Ta'ala, kita nak kena jawab semua. Hak tu kita risau. Boleh jawab tak boleh jawab? Pasal apa kita buat dosa sekian? Kenapa kita buat dosa sekian? Kenapa kita buat dosa sekian? Kalaulah Allah tidak mengampunkan, wal'ayadzubillah, risau sangat-sangat, nak jawab apa? Silap-silap dah. Orang yang buat dosa kepada Allah ni, dia seperti orang yang berhutang dengan Allah Ta'ala. Seperti orang berhutang dengan Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq pernah rasa risau dan bimbang. Kita bincang dalam hadis kursi, bagaimana seorang yang diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka, dia diazab dan dia ni, ketika mana dia diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab-azab sekian-sekian, maka Allah tanya dia. Allah tanya pada dia, rujuk dalam kitab himpunan hadis qudsi yang sahih ada sebut kisah ni. Allah tanya dia, wahai hamba aku, bukankah aku telah memberikan kamu minum air yang bersih? Nak beritahu apa? Pasal apa hang buat silap kat aku? Kenapa engkau ingkar pada aku? Kenapa engkau buat dosa pada aku? Sedangkan aku dah bagi kamu minum kan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu balik daripada satu peperangan bersama dengan rombongan tentera dia, sampai satu tempat singgah untuk berehat. Penduduk situ jam bagi mereka makan, bagi ayak minum dulu. Tentera pakat minum ayak, Abu Bakar dapat ayak tak minum, duduk tengok renung ayak. Kemudian dia menangis dan menangis. Rombongan tentera tanya, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau kesakitan dan sebagainya? Dia kata, tidak. Tahukah kamu dengan air ini, air yang bersih ini cukup untuk Allah azab kita kalau kita tidak patuh pada dia. Cukup dengan ayat. Subhanallah. Nak abang apa tuan-tuan? Kita ni kalau dapat ruang dengar aja benda yang memberikan keampunan, rebutlah. Sebab esok wala'iyadzubillah, manusia yang diazab oleh Allah Ta'ala, dia diazab sebab apa? Sebab dosa dia. Dan dosa dia tak dapat selesaikan sebelum dia balik pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Suratul Mulki, satu surah yang boleh menjadikan seseorang sahibnya, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemiliknya ataupun yang membacanya, yang mengamalkannya, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu cara ringkas. Yang kedua, kelebihan surah ini. Saya kita masuk tafsir nah. Hadis daripada At-Tabrani dan At-Tirmizi, ma akhrajahu At-Tabrani wal Hafidhi Ad-Dhiya Al-Maqdisi an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Qur'ani, ada satu surah dalam Quran, khasamat an sahibiha, yang berdebat membela pembacanya, pemiliknya. Sahib ni pembaca, pemilik. Ada satu surah ni dia akan berdebat, dia ni jadi macam lawyer, dia jadi macam pembela kepada orang yang bacanya. Hatta adkhalathul jannah, sampailah orang yang sahib dia ni ataupun pembaca dia ni, sampailah orang tu masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tabarakalladzi bihadil mulk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah itu ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Subhanallah. Tuan-tuan, nanti dalam kubur siapa lawyer kita? Malaikat mai soal kita, siapa lawyer kita? Nak bela kita siapa? Tak ada. Tuan-tuan, nak upah siapa? Tak ada. Nak upah Tok Imam pun tak mau. Dia kata, aku tak mau, aku pun belum tentu lagi. Bangkit di mahsyar Allah Ta'ala, siapa lawyer kita nak bela kita? Bila kemudian sampai di mahsyar, dihisab dan sebagainya, siapa nak bela kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni secara jelas, qasamat an sahibiha, ada satu surah dalam Quran, dia akan, maknanya dia membela lah, istilah kita kata qasamat ni, dia akan perbetui. Ditanya macam ni dia betul macam ni, tanya macam ni dia akan bela, macam peguam bela, istilah kita nak faham, macam peguam bela. Dia akan bela. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta adkhalathul jannah,
sampailah pemiliknya atau pembacanya tu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, antara pembela kita nanti selepas daripada hari kehidupan ni, selepas daripada kematian dan kehidupan selepas kematian tu, pembela kita ialah Al-Quran. Antara surahnya ialah Al-Mulk. Malaikat esok mai tanya, mai ke ujung kaki dia bela. Dia kata jangan apa-apakan dia ni. Dia ni selalu dekat dunia baca aku. Mai kok kanan, mai kok kiri, dia akan pi. Quran dia akan pi. Dan dalam hadis ni sebut suratul Mulk. Surah Mulk akan pi. Dia akan bela orang ni. Sampailah dia jaga orang ni, dia bela, sampailah orang tu boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, rugilah kita kalau mendengar hadis ini lalu kita mengabaikan surah Al-Mulk yang kita akan belajar pada hari ini. Azam dalam hati tuan-tuan, tekad, mula daripada hari ini, tiap-tiap hari aku akan baca. Biar baca sampai hafal. Bila kita dah boleh sampai hafal, nak tidur tu kita boleh baca macam tu saja. Kita tak perlu buka Quran pun tak apa. Boleh buka Quran, alhamdulillah, dapatlah tilawah. Kalau tak, sambil duduk nak tidur tu, kita boleh ulang. Moga-moga Allah beri kita ingat dan rezekikan kita dengan amal ni. Boleh. Itu kelebihan kedua. Dia akan mai jadi pembela kita. Ada satu lagi yang ketiga kelebihan. Ma akhrajahu Tirmizi, hadis yang ketiga kelebihan. Cari kita masuk tafsir. Ma akhrajahu Tirmizi an Ibni Abbasin fi tasmiyati suratil mulki bil waqiyah wal munjiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya al mani'ah, hiya al munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas mengenai penamaan surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni dia ada banyak nama. Antaranya ialah Al-Waqiyah dan Munjiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahya al-mani'ah, dia juga ada penghalang. Penghalang yang menghalang. Surah itu menjaga, kata Nabi SAW, surah ini hiyal munjiyah, dia yang menjaga. Tunjihi, menyelamatkan, iaitu surah ini akan menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur, min azabil qabr. Kelebihan ketiga, siapa duk ulang surah ni, duk baca surah ini, maka ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat daripada azab dan siksa kubur. Ini hadisnya. Jadi tuan-tuan, bacalah. Kita lepas mati esok duduk dalam kubur tak tahu berapa tahun. Kan? Nak tunggu dunia kiamat, tunggu lepas Dajjal keluar. Lepas Dajjal keluar, Yajuj Majuj keluar. Kita duduk dalam tu, duduk tunggu. Tak tahulah berapa lama lagi kita nak duduk dalam tu, kan? Jadi nak teman kita apa lain daripada amal-amal lain yang tuan-tuan buat, teruskan. Salah satunya yang jelas dalam hadis ialah apa? Iaitu surah Al-Mulk. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Quran. Moga Allah rahmati kita dengan Quran. Boleh tuan-tuan, no? Itu 3 kelebihan. Rasa nak baca selalu tak? Ke tak rasa lagi? Tak rasa lagi, kena ambil hadis lain lagi. Kada okey dah tokoh tu. Lagi takut tak masuk tafsir sampai ke sudah. Dia cerita kelebihan surah aja. Boleh kot no tokoh tu. Doa lah, angkat tangan. Imam Nawawi kata apa? Bila kita bercita-cita sesuatu, angkat tangan minta. Ni kita ada cita-cita, kita tak angkat tangan minta, kita sombong dengan Allah Ta'ala. Kita duk bercita-cita seorang-seorang kita, mana nak dapat? Bila ada cita-cita tuan-tuan, terus hati minta. Tuan-tuan lagi cita-cita nak makan apa lagi buka puasa? Minta lah ke Allah Ta'ala. Perempuan lagi nak masak apa lagi buka puasa? Ada cita-cita nak masak apa kan? Ikan bakar ke, tom yam ke apa? Minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, mudahkan urusan masak aku hari ni. Minta, hati kena sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kalau tak minta ke Allah Ta'ala, tu masak tak jadi kan? Sampai orang boleh buat apa? Masak apa tak jadi hari ni kan? Boleh buat apa? Boleh buat Facebook ke apa kan dia buat. Wallahu alam. Ni tuan-tuan, minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, kami mengetahui kelebihan surah ini, ya Allah, rezekikan kami, ya Allah, sentiasa membacanya tiap-tiap hari. Nah, baik. Mari kita masuk ayat yang pertama, kita pergi sampai ayat yang kelima lah. InsyaAllah kita cuba tekan mana boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya cara umum apa? Maknanya maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Ayat 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Habis. Cukup ayat 1 habis. Kita faham, kita tak ada apa. Selesai. Cukup ayat 1 Allah, kita tuan-tuan faham ayat 1 ni pun tuan-tuan balik cukup lah. Bagi saya cukup lah. Baik, apa tafsirnya? Mari kita tengok. Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan zatnya yang mulia untuk memberikan pengajaran dan bimbingan. Allah sebut maha suci dia yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah nak abang ni tiap malam tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan duk ulang apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semua kekuasaan ni ya Allah duduk di tangan kau. Semuanya di tangan kau. Engkau pemilik segala kuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau yang menakluki dan engkau menguasai segala sesuatu. Tiap-tiap hari duk ulang hak ni tuan-tuan, masuk dalam hati tuan-tuan, selesai. Tak ada sikit pun kita akan berhajat kepada makhluk. Tak ada. Sikit pun tuan-tuan tak akan takut pada makhluk. Tak ada. Hatta orang yang akidahnya betul tulus, betul jernih, straight dia dengan Allah Ta'ala, malaikat maut sampai pun dia tak apa. Kenapa? Pemilik segalanya dia tak Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Raja semua Allah Ta'ala. Bila kita tahu raja ni Allah Ta'ala, pemilik segala kerajaan adalah Allah, dunia hak kita duk hidup lah ni, walaupun ada kerajaan, ada pemerintah dan sebagainya, itu dalam kalangan makhluk yang disusun, tapi sebenarnya pemilik segala Rabbul Alamin, pemilik alam ini Allah. Itu kita tahu range kita takat mana nak pi. Kita kerja, kita ada bos, tapi kita tahu ada bos lagi tinggi pada bos kita, iaitu dia pemilik bos kita, Allah. Bila kita boleh faham macam tu tuan-tuan, kita tahu nak letak diri kita ni dekat mana. Kerja kita tahu letak kerja kita tu tahap mana. Urusan kerja kita tak akan melebihi urusan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu. Kalau satu-satu ketika kerja kita, pemimpin kita, bos kita atau apa-apa juga yang berada kuasanya di atas kita, mengarahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah larang, kita tahu kita Allah itu lebih utama berbanding dengan kemudian. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam urusan maksiat pada Khaliq, pencipta makhluk. Tu besar tu. Ayat 1 ni kalau boleh hadam dan Allah rezekikan faham, masuk dalam jiwa, selesai tuan-tuan. Hidup selesai. Kalau nak cerita pasal jin, syaitan, iblis, orang hak faham ayat 1 ni, jin, syaitan, iblis pun tak ada apa bagi dia. Tak ada apa. Ulat, rimau, kalajengking, tak ada apa bagi dia. Sebab dia faham Allah. Selesai. Israel ke apa yang kuat, tak ada apa. Allah, bagi dia Allah dulu. Dan dia faham semua yang berlaku di sekitarnya ini adalah tidak terkeluar daripada percaturan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Allah sebagai pelaku berbanding dengan makhluk. Dia melihat Allah banding dengan makhluk. Subhanallah, agung tuan-tuan ya. Dia Allah memberitahukan bahawasanya dialah yang menguruskan semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Ni tafsir ayat 1 tuan-tuan. Allah yang urus semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Baik tuan-tuan, dalam kalangan kita hari ni mungkin ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang pandai, ada orang yang tak berapa pandai, ada orang yang tak pandai terui. Apa lagi? Ada orang yang macam tu, ada orang macam ni, ada orang rupa dia orang suka tengok, ada orang wajah dia orang tak mau nak tengok. Apa lagi? Semua ini tuan-tuan,
Balik pada asalnya, Allah bagi. Bila kita faham macam tu, kita akan memahami bahawasanya apa jua yang berlaku pada diri aku hari ini, tidak sikit pun akan menjadikan kita orang yang jauh dengan Tuhan. Bahkan akan jadikan orang yang bersyukur dengan Allah Ta'ala, dan kita melihat Allah yang menentukan segalanya, dan ketentuan Allah dengan ilmunya yang maha luas. Ilmu kita dengan ilmu Allah Ta'ala, mana lebih luas? Ilmu Allah lebih luas. Kehendak kita dengan kehendak Allah, mana lebih tepat dan mana lebih bersifat pemurah dan penyayang? Kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita akan faham apa? Ya Allah, apa semua yang kau bagi kat aku ni semua elok. Kita tak akan jadi orang yang perempuan, kita tak akan jadi orang yang fras. Kadang sedih sebab kurang. Sedih itu biasa sifat manusia. Tapi kita tak akan jadi sedih teruk sangat sampai nak muram, duduk dalam rumah tak mau keluar. Kita tak akan jadi sedih sangat, contohlah yang ada berhutang, tak akan jadi tension sangat, stres sampai nak terjun bangunan. No, dia tak akan jadi macam tu. Sebab dia faham apa yang berlaku pada diri dia dan sekitarnya itu semua berada dalam lingkungan. Kullu yataqallabuna fi masyiati baina fadlihi wa adlihi. Semuanya ni Allah Ta'ala susun, dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Penyayang. Allah susun dengan rahmat dia. Tinggal sekarang ni bagaimana kita nak cari penyelesaian yang sesuai sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Power tuan-tuan ayat nombor 1 ni. Tuan-tuan hak ni pun tuan-tuan duk ulang dan tuan-tuan faham pun selesai. Kadang kita tuan-tuan, satu benda yang berlaku pada kita, kadang kita nak marah. Bukan tak boleh marah, boleh. Tapi jangan over, jangan lebih-lebih. Kadang satu benda berlaku kat kita, kita nak sedih. Bukan tak boleh sedih, boleh. Tapi jangan lebih-lebih. Ingat, hak jadi kat kita tu, walaupun nampak orang buat kita. Contoh, kita duk bawa kereta elok je, tiba-tiba bam, dia mai bagi kot tepi. Aish, macam mana tuan-tuan? Kereta pula baru beli, kan? Macam mana you? Kereta baru beli, baru keluar daripada kedai kereta, keluar pum, dia bagi. Allahu Akbar. Nak marah tak? Manusia biasa marah lah, betul tak? Hang ni tak nampak kan lampu hijau, lampu merah, hang duk jalan siapa? Nak marah lah. Tak apalah marah, tak salah pada qadar dia. Tapi sebagai seorang yang faham pemilik dunia ini dan yang mengatur segala yang ada dalam bumi ini adalah dia, kita akan slow down, cool down. Kerana apa? Kita faham Allah mengatur sesuatu atas dunia ni dengan ilmunya yang maha luas, banding dengan ilmu kita yang cetek. Ilmu kita kata, habislah kereta aku kemek, tak cantik dah lepas ni. Ilmu Allah Ta'ala agak macam mana? Kita tak tahu. Ilmu Allah Ta'ala maha luas. Boleh jadi dengan kemeknya kereta kita tu, Allah selamatkan kita daripada sifat riak dan ujub yang boleh menghumban kita dalam neraka Allah Ta'ala. Boleh jadi. Ni kita fikir ada sudut hikmah. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi dengan kita kemalangan sikit tu menyelamatkan kita daripada satu kemalangan yang lebih besar di hadapan tu. Boleh jadi. Sebab ilmu Allah luas. Ilmu kita ni contek duk kat otak. Kita ni dendrit dah tak berapa banyak ni. Walaupun juta tapi dia tak banyak lah. Teratur je. Baik. Jadi bila kita memahami tu, boleh jadi. Subhanallah. Terus sangka baik dengan Allah, husnuzan, sangka baik dengan Allah, semua ada ketentuan. Sekarang kita selesaikan dengan baik, dengan sabar dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian lalui kehidupan sebagai seorang hamba. Mungkin juga Allah nak peringat reta ni semua yang miliknya adalah dia, bukan kita. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita lupa. Berapa minggu dah duk tunggu kereta baru nak keluar, kita dah mula macam-macam perasaan duk keluar, sampai kita pun lupa Allah Ta'ala. Allah nak peringat. Alhamdulillah, satu ingatan yang baik untuk kita jadi hamba yang dekat dengan dia. Baik, tuan-tuan, itu contoh kita nak abang bahawasanya bila kita faham Maha suci Allah, dialah pemilik segala kerajaan, dialah pemilik segala kekuasaan. Habis ya, selesai ya. Tuan-tuan tak payah susah hati. Betul tak? Ni musim orang duk tunggu
apa rayuan haji kan. Orang duk, betul tak tuan-tuan? Ada duk tunggu rayuan haji. Oh susah hatilah depa duk mai ustaz tak ada jalan kau ustaz. Jalan apa? Jalan kot ni lah kan. Tak ada cara kau ustaz. Dah biasalah kan. Faham suratul mulk ayat 1. Pemilik kuasa bukan pegawai-pegawai tabung haji, mereka menjalankan amanah saja. Pemilik apa? Pemilik kuasa bukan yang ada ni semua manusia ni takat-takat yang ada je Allah bagi sikit-sikit. Pemilik sunat Allah. Minta pada dia. Minta pada Allah. Sungguh-sungguh minta, ya Allah, Kau Maha mengetahui ya Rabb. Sekali-sekali ya Allah, aku teringin sangat nak pergi, minta. Dan Allah bila kita minta, man utiyad du'a utiyal ijabah. Siapa yang diberikan doa, dia akan diberikan apa yang dia minta. Allah, bila kita minta pada Allah, dia pemilik segala kerajaan, dia pemilik segala kekuasaan. Allah tentukan dengan ilmunya yang maha luas. Ilmu kita pendek, ilmu Allah maha luas. Allah tentukan dengan ilmunya yang maha luas. Sesuai kita pi tu akan dapat. Kalau pada ilmu Allah Ta'ala tak sesuai kita pi, sesuai pada tahun yang lain, Allah bagi tahun yang lain. Subhanallah. Tak perlu bimbang apa. No, cik. Kalau kita faham sungguh Allah menguasai semuanya, kita ada Allah, kita tak rasa susah hati apa pun. Ada rasa susah hati duduk kat dunia ni? Tak ada apa. Tak ada apa. Semuanya Allah bagi. Nak mai kuliah, tuan-tuan, nak mai kuliah, terlambat ke mai kuliah, tersilap mai kuliah, terlambat mai kuliah ke, tersalah masjid pergi kuliah ke, mana lah nak tahu kan. Orang lain lah. Ataupun apa kan, apa-apa semua kan, kita relax je. Tidak? Sebab apa? Allah yang menguasai pergerakan kita. Allah yang menguasai apa yang akan berlaku pada hari itu. Allah yang menguasai apakah hikmah dan kebaikan untuk kita. Selesai. Tidak? No? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini akidah lah. Ayat pertama ni cerita pasal akidah. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kau ustaz kita masuk ayat kedua ustaz? Panjang ayat pertama ni. No? Mari kita masuk ayat kedua. Jadi saya tinggal tuan-tuan ayat pertama. Banyak gini. Saya baru baca perenggan pertama je hak tu Syekh Habaq. Jadi saya pergi perenggan kedua. Saya pergi ayat kedua no. Kau sampai buka puasa kita punya kuliah ni. Kau sampai buka puasa boleh pergi lah. Pergi Zuhur sambung pula, pergi Asar sambung pula. Ayat kedua tuan. Tapi itulah, kita ni kadang jangan tak perlu pulun kuantiti, kita cari kualiti nah. Banyak ayat tu kalau banyak faham, alhamdulillah. Tapi kalau satu ayat pun kalau itu mendekatkan kita pada kefahaman dan itu mendekatkan kita pada amal soleh, itulah yang kita harapkan no? Okay tuan-tuan, iklan seketika ni, iklan seketika. Saya ni tuan-tuan duk tunggu call masuk je. Call masuk saya kena bergerak. Minta maaf no. Saya nak ke hospital, urusan anak no. Tuan-tuan doalah moga anak saya tu sihat elok no. Call masuk maknanya dah sampai dah. Saya kena gerak. InsyaAllah saya habis ayat kedua ni. Kita pergi ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa makna dia ustaz? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan maut dan hayah, mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Itu yang kedua. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Tiga. Ada tiga skop kat situ. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi tahu yang ciptakan mati dan hidup ni dia. Jadi kalau ada kematian, jangan duk sedih over sangat. Sedih tu sedih lah, betul tak? Sedih manusia biasa sedih. Nabi SAW pun mengalirkan air mata ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Sedih tu biasa, bagus. Itu fitrah manusia yang ada sifat kasih sayang. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan sampai memusnahkan diri. Sebab hak cipta mati dan hidup ni Allah. Okay, baik. Tuan-tuan,
kematian akan disembelih satu masa nanti. Betul tak? Dalam hadis qudsi, faham kan? Kematian akan dimatikan. Akan ada satu ketika tidak ada kematian. Betul kan? Kita mengajilah hadis qudsi. Tak sempat saya nak ulang hadis tu panjang. Satu ketika setelah mana habis semua manusia dihitung, yang masuk syurga masuk syurga, yang perlu diazab masuk neraka, dan setelah yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar zarah dalam neraka tu, selepas diazab mereka semua dibawa masuk ke syurga. Selepas yang dalam neraka ni semuanya yang kufur je, iman tak ada walaupun satu besar zarah, tak ada langsung. Walaupun ada iman sebesar zarah, semua dah masuk syurga, habis dah. Selepas habis semua, maka pada ketika itu dalam hadis qudsi sebut, dibawa kematian di hadapan Allah berupa seekor kibas, lalu disembelih, lalu diumumkan tidak ada lagi kematian selepas ini. Yang hidup terus hidup dalam syurga, yang hidup dalam neraka akan terus hidup dalam neraka dengan azab sampai bila-bila. Kematian akan sampai satu masa dia akan mati. Jadi kita nak bayang apa? Nak faham bahawasanya kematian tu adalah juga Allah nak gambarkan dia juga adalah makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan. Hari ni dia masih ada, sebab tu ada orang mati, ada orang hidup dan sebagainya. Hidup mati ni Allah Ta'ala bagi. Baik, Allah yang ciptakan, Allah yang jadikan kita hidup, Allah jadikan kita mati, Allah jadikan orang tu hidup, Allah jadikan orang tu mati dan sebagainya. Untuk apa? Sambung ayat tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kamu, untuk melihat dalam kalangan kamu siapakah yang paling baik amalnya. Hidup ni Allah Ta'ala bagi kita hidup atas muka bumi ni, tuan-tuan. Allah hias atas muka bumi ni dengan macam-macam color, macam-macam perasaan, macam-macam kenikmatan. Semua ni untuk apa? Nak tengok siapa paling baik amal dia. Baik. Allah bagi tuan-tuan harta, Allah bagi rumah, Allah bagi kereta, Allah bagi ada orang anak banyak, ada anak sikit. Allah Ta'ala nak tengok siapa yang paling baik amal dia, siapa yang paling baik perhambaan dia pada aku. Tu. Esok Allah Ta'ala bagi kita mati, dengan kematian tu diuji orang-orang yang hidup dan sebagainya. Allah nak menilai, nak melihat siapa yang paling baik amal dia. Subhanallah. Itu antara tujuan dia. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari satu sudut yang lain, Allahumma shalli. Lagi panjang pula. Saya terus. Okey. Kita terus ni. Minta maaf tuan-tuan ya. Saya nak pergi syarah tapi syarah tu agak panjang sikit. Dialah yang mewujudkan mati dan hidup dan menentukan keduanya semenjak zaman azali lagi. Semenjak azali lagi Allah Ta'ala dah tentukan kawan ni dia hidup bila, dia mati bila. Pokok ni hidup bila, mati bila. Binatang ni mati bila, hidup bila. Jin ni hidup bila, mati bila. Malaikat hidup bila, mati bila. Semua makhluk dia bila hidup dan bila mati Allah dah tentu sejak azali. Dialah yang menjadikan mereka manusia berakal agar mengetahui makna-makna pembebanan kewajipan mereka supaya mereka menjalankannya. Juga kerana Allah memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang menguji perbuatan mereka, lalu Allah membalas mereka atas perbuatan mereka. Hal itu dilakukan juga agar dia mengetahui mana dari mereka yang paling taat dan paling ikhlas kepada Allah dan amalnya yang paling baik. Kalau kita kaya, ada orang lebih kaya daripada kita. Allah Ta'ala nak tengok siapa lagi baik amal dan taat dia. Kalau kita miskin, ada orang lagi miskin daripada kita. Allah nak tengok siapa lebih baik dan lebih taat amal dia. Apa kita? Kalau kita ada pangkat, ada orang lagi tinggi pangkat daripada kita. Kalau kita cantik, ada orang lagi cantik daripada kita. Habis siapa kita? Kedudukan kita ialah inna akramakum indallahi atqakum. Hatu lah. Kedudukan kita ada sembunyi dalam hati ni. At-taqwa hahuna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatu kita. Siapa paling bertakwa, paling banyak beramal, paling banyak taat pada Allah Ta'ala, dialah orang paling dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan kaya, dengan harta, dengan rupa dan sebagainya. Okey, selesai dekat situ. Laju sikit. Dialah yang maha kuat, maha menang, maha memaksa. Subhanallah. Yang tidak boleh dikalahkan. Ingat tu. Tidak boleh dilemahkan oleh sesiapa pun.
La haula wala quwata illa billah. Di hujung ayat ni tuan-tuan, gabungan Allah Ta'ala meletakkan dua sifat dia. Innahu huwal azizul ghafur. Wal azizul ghafur. Ma makna aziz? Aziz ni maknanya Allah perkasa. Sifat Allah aziz membayangkan Allah ni maha perkasa, siapa tak boleh lawan dia. Dan kalau kamu ingkar pada Allah Ta'ala, bila Allah bagi nikmat kamu ingkar, kamu siap kamu. Aziz ni seolah-olah sifat nak tunjuk kata, nak habaq kata, hampa tak boleh lawan. By hook or by crook, hampa mesti taat. Tu sifat Al-Aziz. Al-Aziz. Tetapi Allah bawa satu lagi sifat dia. Wa huwal azizul al-ghafur. Lepas Allah bawa satu sifat keperkasaannya, Allah yang maha pengampun bawa sifat Al-Ghafur. Nak abang kat kita, wahai manusia, Allah ni tegas, tetapi Allah ada sifat maha pengampun, Al-Ghafur. Subhanallah, sifat ni lah tuan-tuan yang kita rasa tenang sikit. Sebab kita kalau cek balik amal kita, waktu kita sakit, ada orang lagi sakit daripada kita. Kita sakit sikit je, dah ibadat dah ke mana. Kita sibuk dengan kerja sikit je, ada orang lagi sibuk pada kita. Kita baru pangkat tak tera mana pun, grade baru 48, 52. Ada orang tu lagi tinggi pada kita, dia taat Allah lebih baik. Kita hak ni dah rasa macam pangkat itu menjadikan amal kita pada Allah Ta'ala goyah. Jadi silap-silap kita tu patutnya dihukum oleh Allah, tetapi ada satu sifat Allah Al-Ghafur menjadikan jiwa kita ni tenang sikit. Subhanallah. Ini dua gabungan subhanallah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia tidak berputus asa untuk minta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan dekat bawah ni, iaitu Allah Ta'ala bersifat Al-Aziz. Dia yang maha memaksa, dia maha kuat, dia maha menang. Kadang-kadang orang kata, susahlah puasa ni, lapar lah. Memanglah puasa lapar, mana ada orang puasa kenyang. Kalau orang kata dia tu puasa kenyang, dia kena picek tu. Kecuali lah orang yang tertentu diberikan kelebihan. Baik. Lapar. Memanglah. Fahami, Allah maha berkuasa untuk paksa kita. Kita tak boleh buat apa. Kita hamba dia. Dia paksa kita jangan makan, kita taat. Ya Allah, engkau perintahkan aku tak makan. Gitu. Allah maha memaksa. Kita tak boleh buat apa. Kehidupan ni, kata para ulama, kita kena faham akhirnya ialah kita hamba dia. Kena faham macam tu. Lagi mana sifat hamba tak wujud dalam hati kita, di situ sifat syaitan main dalam hati kita. Buang sifat syaitan, wujudkan sifat hamba. Aku kena taat. Allah suruh sembahyang, pi sembahyang jemaah, pi. Allah suruh buat, taat. Sebab Allah maha memaksa. Dia bersifat Al-Aziz. Maha kuat, maha memaksa, maha menang. Tak ada siapa boleh lawan dengan Allah Ta'ala. Lawan pun kalah. Tidak boleh dilemahkan oleh sesiapa. Sambung sifat seterusnya, Al-Ghafur. Dialah Allah yang banyak bagi ampun, banyak tutup dosa orang yang bertaubat dan kembali setelah maksiat kepadanya dan melanggarnya. Subhanallah. Allah Ta'ala bersifat dengan pengampun, dengan syarat mintalah ampun. Minta ampun. Kalau tak minta ampun tak dapat. Subhanallah. Ingat, Allah perkasa, tapi dalam masa sama Allah bersifat pengampun. Siapa yang buat maksiat bertaubat. Kalau kita buat dosa besar, kena taubat. Tuan-tuan, Ramadan ni masa paling baik untuk taubat. Tiap-tiap hari taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat. Ya Allah, aku tak mau buat dah, silap sekian. Ya Allah, bimbing aku. Minta bantu Allah. Ya Allah, bantu aku. Jauhkan aku daripada sifat sekian amal. Minta. Ramadan ni waktu terbaik untuk taubat. Ramadan juga waktu terbaik untuk minta ampun pada Allah Ta'ala. Betul tak? Betul? Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan siang hari dengan iman dan harap pada Allah Ta'ala, hitung kebaikan, hitung pahala dengan Allah Ta'ala, dia ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun semua dosanya yang telah lalu. Malam pun sama juga, man qama Ramadana, sama juga, siapa diri malam Ramadan, Allah ampun dosanya yang telah lalu.
Ramadan peluang baik untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua ayat itulah yang kita sempat tadabbur pada pagi ini berdasarkan apa yang ada dalam tafsir Al-Munir. Iaitu kita nak bincang apa, saya wrap balik, saya buat kesimpulan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang pada tangannya segala kekuasaan. Tuan-tuan, besar mana pun kuasa yang mai menghadap kita, hebat mana pun, teknologi canggih tera mana pun, ingat kita ada Allah. Kita ada Allah yang lebih berkuasa. Jin besar mana pun mai jumpa tuan-tuan, syaitan besar mana pun mai nak kacau tuan-tuan, ingat kita ada Allah. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu. Tuan-tuan ada susah hati, bimbang apa pun, orang tu tak boleh selesai, orang ni tak boleh selesai, orang tu tak boleh selesai, ada yang menguasai semua masalah dan dia boleh selesai masalah. Allah. Ini ayat nombor 1 ni, akidah ni tuan-tuan, mantap. Jadi ulang bila tuan-tuan duk baca tiap hari itu, tuan-tuan cuba tadabbur di ayat yang pertama ni. Kemudian yang kedua ni kita faham, alladzi khalaqal mauta wal hayah, hidup aku, mati aku. Disebutlah ayat ni tentang kematian dulu. Kata tafsir, seolah-olah nak fokus berkaitan dengan kematian. Tak apalah, tu panjang sikit. Allah sebut tentang hidup dan mati ni Allah yang bagi. Hidup kita ni Allah bagi dan Allah uji, nak tengok kita takat mana amal paling baik kita boleh buat. Jadi kena orang yang banyak sakit ke, sabar. Kena ingat ada orang lain lagi banyak sakit pada aku. Allah nak tengok dengan sakit lutut dia bagi ni, kita taat pada dia macam mana. Contoh sakit lutut, ada orang sakit tu, ada orang sakit ni, orang ni. Begitu juga nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, nikmat yang dia bagi tu, dia nak tengok dengan nikmat yang ada pangkat, ada jawatan, ada gaji yang tiap-tiap bulan masuk, tak miss, atau apa semua. Dia nak tengok takat mana kita taat pada dia. Akhirnya semua balik pada taat pada Allah Ta'ala. Dia pikir tu. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Last sekali kesimpulannya, ingat Allah Maha perkasa, Maha memaksa, dan dia Maha menang. Wa huwal ghafur, dan dia juga Maha pengampun. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dua ayat ni, apa duk ada kat keliling kita ni, semuanya Allah bentangkan untuk kita. Pameran-pameran yang ada, pangkat-pangkat, jawatan, harta yang ada, semuanya untuk kita jadi hamba kepada dia. Itu ya. Bukan untuk kita jadi hamba kepada nikmat dunia sikit yang dia bentang, tidak. Kita jumpa, kita ada duit, kita ada rezeki, kita ada pangkat, kita ada kedudukan, kita ada kenikmatan, semua ni untuk kita jadi hamba kepada dia, hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, buat sebaik mungkin sebagai seorang hamba, supaya kita jadi manusia yang sentiasa tunduk dan patuh, seperti mana dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di tuan-tuan, suratul mulki banyaklah kelebihannya. Bacalah selalu, kita doa, ya Allah, moga-moga ya Allah jadikan kami orang yang tiap-tiap hari baca surah ni. Doa tuan-tuan, doa. Tuan-tuan dengar aja benda baik yang tuan-tuan rasa nak buat. Imam Nawawi pesan, minta. Kalau hati sombong nak minta, susah nak dapat. Walaupun semudah ayam percik di pasar Ramadan, minta agak Allah Ta'ala, minta. Tak minta patut PPAB. Semudah tu. Salah kau ustaz, saya minta ke Allah Ta'ala yang percik? Tak salah. Biar hati kita ni selalu dengan Allah Ta'ala. Walaupun semudah apa? Mudah sangatlah nak pi mana ke, nak keluar ke, apa ke. Ya Allah, mudahkan aku, ya Allah. Ya Allah ni. Hati dengan Allah, minta pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ayat yang pertama kita faham, dia pemilik segalanya. Dia mengatasi dan menguasai segalanya. Itu tuan-tuan dah pukul 11 dah. Saya mohon maaf lah, no. Kita tak lanjut dah. Boleh, no? Minta izin juga, no. Kan nak ganti lah yang tu. Di takat itu dulu. Jadi marilah di hujung kuliah duha ini kita akhiri dengan doa. Moga-moga keberkatan kita berada di tempat yang mulia ini, keberkatan berada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, 19 Ramadan, dan juga dengan kehadiran orang-orang yang ikhlas hatinya untuk menuntut ilmu dan mendapat kebaikan serta rahmat. InsyaAllah kita doakan moga Allah menerima doa kita pada hari ini biniyatil qabuli wa taufiq. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.